Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat kembali ke F4C. Okay guys, hari ni ada satu benda sampai ni, kotak besar ni. Jadi aku nak terus unboxing kotak ni sekarang juga. Aku memang expecting parcel ni nak sampai, tapi aku tak sangka lah secepat ni. Aku target dalam minggu depan gitu. Okay. Okay, kita terus buka kotak ni. Oh, dalam ada satu lagi kotak. Wow. Alright. Okay. Simpan dulu pisau. Okay. First kali kita jumpa dia punya warranty card dia dulu. Aku dapat barang ni daripada brand Blue Yeti. Okay, brand ni daripada US. Sikit ni dia punya warranty card. So aku letak kat tepi dululah benda ni. Okay, aku dapat portable power station. Okay guys, hari ni aku cuma akan unboxing dan tunjuk overview saja produk ni. Sebab aku tak pernah guna lagi, aku tak on lagi. Jadi aku akan ambil beberapa hari lah. Nanti beberapa hari aku akan sambung video ni dan aku akan demo kepada korang function-function dia, dan aku cerita lebih detail lah tentang produk ni. Dia lebih kurang macam mana lah, power supply lah ataupun generator lah. Korang boleh guna untuk power korang punya device-device korang. Jadi aku akan test dulu benda ni dekat rumah, dan nanti aku akan sambung review ni lepas aku dah guna barang ni lah. Nanti aku akan cerita lebih lanjut. Ok, yang aku nak tengok sekarang ni adalah dia punya percentage bateri dia ataupun charge dia bila datang ni. Sekejap aku try fokus. Percentage power dia first time aku on 48%. Sekarang ni apa yang aku nak buat first kali adalah aku nak drainkan dia punya bateri ni sampai kosong, and then aku nak charge daripada kosong sampai 100. Aku nak tengok berapa lama kita perlu nak charge benda ni. Untuk aku drainkan bateri dia sampai kosong, aku akan guna charge freezer ni. Aku akan onkan charge freezer ni, power daripada power station ni. Aku punya freezer dah on, lampu dia dah menyala. So kita akan tunggulah sampai bateri ni tinggal kosong. Kejap lagi aku akan matikan freezer ni dan aku akan cuba untuk hidupkan beberapa barang elektrik rumah menggunakan power station ni. Sebab selain daripada camping, alat ni juga dia diadvertisekan untuk emergency purpose dekat rumah, in case kalau power trip ke apa. Jadi kita boleh power kita punya barang-barang yang ada kat rumah, barang elektrik, untuk kita gunakan waktu emergency lah. Jadi kejap lagi aku akan test beberapa barang. Aku nak test onkan hair dryer ni. Hair dryer ni dia punya watt agak tinggi 1600. Agak tinggi ni. Kita tengok boleh ke tak boleh dengan bateri tinggal 4% tu. Okay, boleh on. Terus kita test benda lain pula. Air fryer 1400 watt. Okay, boleh on. Aku dah sambungkan balik freezer ni bagi dia discharge sampai kosong. Sekarang ni 33. Tu tadi aku dah test dua barang yang watt dia agak tinggi, air fryer dengan hair dryer tu, dua-dua watt tinggi. Jadi untuk barang-barang yang watt dia lagi kecil macam blender ke, periuk nasi ke, insyaAllah lah memang boleh power juga menggunakan power station ni. Jadi bolehlah dijadikan sebagai backup dekat rumah untuk emergency, untuk power trip dan untuk lain-lain. Ok guys, akhirnya kosong. Jadi aku akan sambung esok pagi. Aku akan charge balik kosong sampai 100. Kita tengok berapa lama. Ok, jumpa esok. Ok, aku dah start charge power station ni dengan menggunakan wall socket, dengan menggunakan AC adapter. Kita tengok dia punya, okay, dia start daripada kosong. Input yang masuk 447 watt. Sekarang ni dah pukul 12, dah 4 jam aku charge. So aku nak tengok berapa percentage dia naik sekarang. Ok, 96%. Sekarang ni dah 96%. Setelah 4 jam aku charge menggunakan soket daripada dinding ni, wall socket, menggunakan AC adapter ni.
Jadi apa yang diklaimkan oleh manufacturers tu, kita boleh charge penuh dalam 4 jam tu, okey lah, boleh tahan lah. Okey, untuk singkatkan lagi masa pengecasan tu, ada beberapa option. Satu dia, korang boleh beli satu lagi AC adapter ni. Korang boleh charge menggunakan dua AC adapter ni dalam satu masa, jadi dia akan singkatkan masa pengecasan tu. Ataupun korang boleh gabungkan, satu pakai AC adapter dan satu lagi pakai solar dalam masa yang sama. Jadi memang boleh singkatkan masa pengecasan tu. Sekarang ni 4 jam, mungkin dalam 2 jam, 2 jam setengah kalau guna dua input. Okey, aku akan sambung review ni dekat luar pula. Tapi tu malam nanti Alright. Okey guys, malam ni aku nak test gunakan power station ni. Aku ada 4 barang kita biasa guna waktu camping. 2 kipas, 2 lampu. Jadi aku nak power benda ni direct kepada power station ni. Aku nak nyalakan daripada pukul 10 kejap lagi sampai lebih kurang pukul 7 pagi esok kot. So aku nak tengok berapa peratus percentage bateri akan turun yang kita gunakan untuk power benda ni selama lebih kurang 9-10 jam lah. Sekarang ni masih 100%, jadi aku tunjuk. Okey, aku punya kipas ni dua-dua dah on. Sekarang ni aku nak onkan lampu ni. Okey, lampu on. Satu lagi lampu. Alamak, oh yang ni tak boleh direct Satu lampu aku tak boleh pakai direct. Maksudnya waktu tengah charge dia tak boleh on. Jadi tak boleh lah, aku cuma boleh onkan 3 benda ni je. Satu ni, aduh. Okey, kita tengok dekat DC load. Sekarang ni kita pakai 14 watt. Untuk 3 barang ni 14 watt. So memang tak banyak pun sebenarnya. Tak kuat pakai power lah. So aku akan onkan dia daripada sekarang pukul 10. Kita tengok pagi esok pukul 7 berapa percentage akan tinggal. Okay guys, morning. Sekarang ni pukul 7 lebih. Kita tengok berapa percentage yang tinggal. Kipas masih menyala, lampu masih menyala. Jadi daripada pukul 10 malam sampai 7 pagi ni kita pakai cuma 5% je untuk on 3 benda ni. Jadi roughly kalau korang guna untuk penggunaan camping yang biasa, macam charge handphone ke ataupun charge barang-barang macam ni, aku rasa senang-senang 5-6 hari tu memang boleh lepas lah untuk single charge ataupun lebih lagi. Welcome back guys. Okey, aku dah gunakan Blue Yeti Power Station ni dah 3 hari. Aku dah godek-godek, aku test function dia. Dan sekarang ni aku nak berkongsi kepada korang review secara ringkas untuk Power Station Blue Yeti ni. Pertama sekali, review yang aku nak kongsikan ni dia takkan pergi terlalu dalam kepada aspek teknikal, sebab tu bukan bidang aku. Jadi apa yang aku akan kongsikan hari ni lebih kepada practicality alat ni dalam kegunaan dalam bidang outdoor. First kali yang aku nak share adalah first impression aku bila aku tengok benda ni, aku pegang benda ni. Satu dia daripada segi build quality dia memang nampak berkualiti dan rasa berkualiti. Dia punya material dia memang rasa solid dan dia punya, macam nak cakap, design dia pun cantik, color dia pun nice. Bagi dari segi kosmetik ataupun luaran dia, aku rasa memang cukup cantik dan berkualiti lah. Dia punya barang dia pun okey lah, nampak solid. Okey, itu aku punya first impression lah tentang benda ni. Okey, sekarang ni aku nak share kepada korang features yang ada pada Power Station Blue Yeti ni. Kita tengok features yang ada pada alat ni. First kali kita akan tengok dekat bahagian panel depan ni. Okey, ni adalah on and off button dia yang warna silver metal ni. Okey, kita tekan. So bila on, dia akan ada O-ring warna hijau tu. Okey, dah on, bateri 95% macam last time yang aku pakai pagi tadi. Kita pergi kepada display screen ni. Aku zoom sekejap bagi nampak jelas sikit. Basically semua control adalah melalui display screen ni. Kita nak tengok power in, power out, kita nak tengok percentage bateri, kita nak setting macam-macam. Dan display dia ni adalah jenis touchscreen. Touchscreen dia agak responsif.
Cuma yang aku nak komen sikit pasal display dia ni, kalau untuk indoor ataupun dalam keadaan gelap, tak ada matahari macam sekarang ni, memang okey lah, boleh nampak jelas kalau daripada mata lah. Kalau daripada kamera mungkin tak berapa jelas, tapi dari pandangan mata okey. Cuma kalau dalam keadaan outdoor ataupun dalam keadaan tengah panas, skrin dia ni agak susah sikit nak tengok. Kita kena adjust angle mata kita supaya baru boleh nampak apa yang ada dekat skrin tu. So itu komen untuk skrin. Aku akan tunjukkan apa function yang ada dekat skrin ni secara ringkas. Okey, power station ni dia dah built-in inverter. Jadi dia ada input AC, ada input DC. Okey, untuk on dia ni kita boleh pergi dekat skrin. Macam ni ada. Okey, ini AC. Untuk on dia kita tekan AC tadi dan kita activate dia. Dia dah menyala tu, maknanya on. Kita juga boleh sama ada guna salah satu AC ataupun guna DC, ataupun kita juga boleh guna dua-dua dalam satu masa. Kita on dua-dua. Sekarang ni dia on AC dengan DC, dua-dua boleh pakai dalam satu masa. Selain tu juga daripada display dia ni, dia boleh provide bermacam-macam information lah. Dan information yang dia boleh bagi tu dia agak detail daripada segi teknikal dia. Kita boleh pergi ke menu-menu dia, kita boleh tengok lah macam-macam. Sekejap aku dah tunjuk. Okay, salah satu dia adalah Battery Management System ni, BMS. Dia lebih kurang macam smart function lah, untuk control efficiency power station ni. Sebab dalam dia ni ada 12 unit lithium iron phosphate battery. So untuk memastikan individual bateri tu dia bekerja dengan efisien dan sekata, sistem yang akan kontrol lah bateri tu punya kerja. Lebih kurang macam itulah yang aku faham. Selain tu juga dia ada fault history ni. Fault menu ni lebih kurang untuk trigger alarm jika berlaku macam over voltage, short circuit dan macam-macam lagi lah. Dia ada banyak dia punya error code dia ni. Setakat ni tak ada lah, tak ada apa-apa. Jadi dia lebih kepada safety lah, safety untuk alat ni. Seterusnya kita tengok kepada bahagian output. Okey, kita ada dua AC point ni, dua AC point yang 3 pin ni, macam dekat rumah kita punya ni ada dua. Dan untuk USB port type A ada 4. Allah, tertekan kok. Ini dua. So ada 4 USB port type A. Yang ni kebanyakan alat camping akan guna USB ni lah untuk charge. Dan juga kita ada satu USB type C kat sini. Okay, yang ni nampak tak? Gelap sikit. Okay, yang ni USB type C. Yang ni mungkin untuk kamera ataupun laptop. Okay, kita ada satu 12 volt 10 amp car lighter ataupun cigarette lighter, sama macam dalam kereta tu. Ni satu. Yang bawah dia ni barrel jack 12 volt 3 amp. Yang ni kalau nak guna dia mungkin kena ada adapter. Dan satu lagi adalah aviation port 12 volt 25 amp. So yang ni agak powerful, jadi dia boleh guna untuk peralatan yang guna sistem DC 12 volt. Contoh dia macam freezer ataupun apa-apa barang elektrik lah yang biasanya RV ataupun motorhome pakai. Boleh cucuk kat sini. Dan setiap output dia ni ada rubber cover macam ni untuk dust protection. Dan kalau terkena air ke apa, dia at least ada protection lah. Kita tengok dekat bahagian atas, ada dua wireless charging untuk handphone. Tapi malangnya handphone aku dia tak support wireless charging, so tak boleh nak demo. Jadi kalau korang gunakan handphone yang support wireless charging, boleh charge dekat atas ni je. Dan dekat bahagian atas dia juga ada dua handle. Ni ada dua handle untuk mobility, untuk angkat dia. Itu bahagian atas. Kita pergi bahagian tepi pula. Dekat sini adalah untuk input. Yang pertama sekali kita ada input daripada AC, daripada wall plug dekat rumah kita tu, menggunakan AC adapter. Satu belah sini. Dan ini adalah DC 12 volt. Yang ni untuk car charger ataupun kalau kita gunakan solar. Yang ni input untuk solar. Dan bercakap tentang charge ataupun input, alat ni dalam satu masa kita boleh gunakan dua jenis input. Contoh dia, kita pakai AC daripada wall plug. Dalam masa yang sama kita boleh gunakan solar panel ni
kita charge dalam satu masa yang sama, so that kita boleh singkatkan masa untuk kita charge penuh power station ni. Selain daripada itu, kita boleh juga charge benda ni dengan 3 lagi cara lain. Satu dia adalah dengan menggunakan generator petrol tu, keduanya cigarette charger daripada kereta, dan juga guna 12 volt bateri. Total ada 5 cara lah kalau nak charge power station ni, ada 5 cara. Dan bahagian kiri dan kanan power station ni ada kipas. Satunya untuk udara masuk dan satu lagi tu untuk udara keluar. Yang tu adalah untuk kontrol temperature unit ni lah, supaya dia tak terlalu panas. Okey, itu bahagian luar dia. Ini adalah aksesori yang datang sekali dengan pembelian power station ni. Satunya kita ada power brick untuk AC punya input, dan kita ada beberapa jenis kabel lah. Satunya car cigarette punya kabel untuk cucuk kat kereta tu. Ada juga kabel untuk kita gunakan dengan solar panel, dan juga ada satu bag lah untuk kita letak semua barang-barang ni. Dari segi teknologi sel yang digunakan, macam aku cakap tadi, power station ni dia guna bateri jenis lithium iron phosphate yang mampu bagi penggunaan lebih kurang 3,500 cycle charge dan discharge. Jadi penggunaan dia untuk 3,500 cycle tu lebih kurang korang boleh gunakan dalam 8 ke 10 tahun jangka hayat bateri dia tu, anggaran dia lah. Jadi dia boleh gunakan dalam tempoh masa yang agak lama lah. Daripada testing aku selama lebih kurang 3 hari lah, aku gunakan alat ni. Dari segi operasi dia, bila kita on dia, kita gunakan dia, dia memang beroperasi dengan sangat-sangat senyap lah. Memang tak ada bunyi apa, kita on pun dia tak ada bunyi apa. Cuma kadang-kadang ada bunyi kipas, yang aku cakap tadi ada kipas kiri kanan kan. Kadang-kadang dia on, mungkin dia untuk sejukkan benda ni, bila dia mungkin certain temperature dia akan on, and then dia akan off semula. Itulah bunyi yang ada, cuma bunyi kipas tu saja. Jadi kalau korang gunakan power station ni memang tak ada masalah bunyi bising lah. Contoh kalau korang camping dekat campsite yang ramai orang ke, memang tak ada masalah bunyi bising, dan of course lah tak ada asap, tak ada pencemaran lah. Itu kelebihan power station ni lah daripada segi tu. Okey, kita tengok kepada berat dan saiz dia pula. Okey, untuk pengetahuan korang, berat power station ni, satu unit ni adalah 27 kg berat dia. Untuk perbandingan, kalau korang nak tahu 27 kg tu berat dia macam mana, dia lebih kurang sama macam tong gas 14 kg dengan isian penuh, dengan gas yang penuh. Dia lebih kurang 27 kg lah kalau gas macam tu. Jadi kalau korang nak tahu, korang try lah angkat gas yang penuh tu, macam tu lah berat dia. Dan aku rasa dia cantik kalau operate ataupun handle by 2 person. Kalau seorang tu boleh lah, boleh, tapi agak struggle sikit lah. Kalau 2 orang memang cantik lah, sebab handle dia pun ada 2 ni. Jadi seorang kiri, seorang kanan lah kot angkat. Kalau seorang, aku setakat ni aku boleh lah angkat kan. Aku demo sikit lah, boleh lah angkat kan. Benda jatuh ni atas air, boleh lah angkat. Tapi dia dalam kategori berat lah, senang cerita. Dan untuk saiz dia, dia punya panjang dia punya panjang dia adalah 16.5 inci. Dia punya kelebaran dia 11 inci, dan dia punya tinggi dia 15 inci. So untuk saiz dan berat dia ni boleh dikategorikan dia sebagai bersaiz besar dan berat. Itu komen aku lah untuk saiz dan berat. Dan akhir sekali, daripada segi harga, mesti korang nak tahu harga berapa kan power station ni, barang macam ni. Brand Blue 80 ni dia adalah daripada Vegas, US. Untuk pasaran US, harga dia adalah USD 2000 USD, ataupun kalau convert dalam RM, dalam 8,500 gitulah RM. Itu dekat pasaran US. Tapi dekat pasaran Asia Tenggara, sekarang ni dia dijual pada harga promosi, iaitu dalam RM 6,700 plus. Dia bergantung kepada exchange rate pada semasa lah. Dekat Asia Tenggara ni dia punya HQ dekat Philippines. Dan kalau korang beli melalui website, dia memang website tu base dekat Philippines lah. Tapi jangan risau, Blue 80 ni sekarang dia dah ada warehouse dekat Malaysia. Dia ada warehouse sendiri dekat Malaysia ni. Dan even kalau korang beli melalui website tu, website Philippines, tapi dia still akan ship daripada Malaysia lah, local shipping. Dan last time benda ni sampai dekat aku dalam masa 3 hari lah, guna DHL.
Dan untuk tempoh promosi ni juga, buat masa sekarang ni Blue 80 dia bagi free shipping lah untuk Malaysian punya market dengan harga 6,700 plus tadi tu, termasuk harga barang dan juga harga shipping dia buat masa sekarang lah. Power station daripada Blue 80 dengan kapasiti yang sebesar ini, bagi pendapat aku sesuai untuk siapa ataupun pengguna yang macam mana. Satu dia mungkin kepada siapa-siapa yang camping ataupun travelling untuk jangka masa yang agak panjang lah, mungkin seminggu, mungkin 2 minggu, mungkin menggunakan camper van ataupun RV, ataupun geng-geng 4-wheel yang buat trip off-road ataupun overlanding. Ini adalah produk ataupun macam mana, gear yang sesuai untuk penggunaan macam tu. Actually power station ni dia agak popular dekat pengguna yang aku sebutkan tadi tu, dekat luar negara lah. Dan mainly dia orang gunakan power station ni untuk dia orang power dia orang punya freezer ataupun dia orang punya fridge, peti ais dia dalam perjalanan tu. Untuk peti ais yang kecil tu mungkin boleh power untuk single charge, boleh guna dalam 40 jam macam tu lebih kurang, untuk single charge. So itu function utama dia orang lah, dia orang gunakan power station ni. Lebih kepada untuk gunakan untuk freezer lah. Mungkin selain daripada tu dia orang guna untuk charge jugalah, tapi main dia adalah untuk gunakan untuk freezer. Selain daripada golongan pengguna yang aku sebutkan tadi tu, untuk pengguna mungkin yang camping lebih pendek lah, mungkin 1-2 hari, ataupun camping tak menggunakan kenderaan untuk jangka masa yang pendek, aku rasa benda ni agak overkill lah, agak over sikit lah. Dengan kapasiti yang dia ada ni agak over sikit. Tapi still, kalau korang dah beli, boleh je korang nak pakai. Kalau korang tak kisah nak angkat ataupun nak angkut dia ke campsite, still satu option lah, still boleh pakai. Untuk kita memaksimumkan function power station ni, kita kena ada solar panel juga. Kalau nak harapkan dengan wall charger yang kita charge kat rumah ni, still boleh. Tapi kita tak boleh nak nak memaksimumkan penggunaan dia lah, sebab dia akan habis kan. Kita pun kena cari charger pula. Sama juga kalau kita gunakan generator ataupun bateri 12 volt ataupun pakai car charger kan, dia agak slow lah dan kurang efisien. Bagi pendapat aku memang kena ada solar charger juga, especially solar charger yang dia punya watt tu tinggi lah. Dan satu lagi, kalau ada solar charger tu baru kita boleh jadikan dia sebagai off-grid solar powered punya power station. Maksud kita boleh pergi travel dekat mana-mana lah. Maksudnya kita boleh pergi travel mungkin ke dalam hutan ke, dekat mana-mana ke, off-grid dalam jangka masa yang panjang, dan tak risaulah terputus bekalan elektrik power. Sebab kan dekat Malaysia ni sepanjang tahun kita ada matahari kan, jadi insyaAllah lah memang tak ada masalah kalau nak gunakan solar power. Itu pendapat aku lah untuk memaksimumkan power station ni. Berbalik atau tidak beli power station dengan harga yang agak keras tadi tu, satu mungkin kita tengok dekat dia punya kemampuan, kapasiti dia, power yang dia boleh deliver, dan function-function yang dia boleh ataupun features yang ada pada dia. Dan juga kita mungkin boleh tengok daripada segi jangka masa panjang, kita boleh gunakan benda ni untuk tempoh yang agak lama lah, 8 ke 10 tahun. Jadi mungkin boleh dikonsider kepada mereka-mereka yang memang ada bajet, boleh consider untuk beli benda ni. Aku cuma sharekan sajalah untuk video kali ni, terpulang kepada korang. Aku rasa untuk video kali ni mungkin sampai sini saja kot. Perkongsian aku tentang power station brand daripada Blue 80. Dekat link, dekat deskripsi video ni aku akan letakkan link website untuk korang tengok. Satunya untuk tengok detail tentang produk ni, lebih detail lagi. Ataupun dalam website tu juga ada beberapa model lain lah. Ada yang lebih kecil daripada ni pun ada juga, yang lebih compact. Korang boleh tengok-tengok juga kat sana, mana tahu ada model yang mungkin bersesuaian dengan penggunaan dan juga bajet korang. Nanti korang boleh tengok-tengok lah dekat sana. Jadi untuk video kali ni mungkin sampai sini saja perkongsian aku tentang Blue 80 Power Station ni. Terima kasih kepada korang yang telah menonton sampai ke akhir video. Jumpa korang lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.